Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan minggu ini kita bisa kembali beribadah sebagai satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu Jemaat, ada seorang hamba Tuhan bernama Kyle Idleman menulis sebuah buku tentang Gods at War. Di dalam buku ini dia menuliskan bahwa banyak orang Kristen tidak dapat sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus karena di dalam hati mereka terdapat Allah-Allah yang sedang berperang. Dan Allah-Allah ini memenangkan hati mereka. Bapak Ibu Jemaat, pergumulan kehidupan kita dan keputusasaan kita dapat membawa kita untuk terjebak, untuk menyembah setiap Allah yang salah. Hari ini mari kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Keluaran di dalam tema Gods versus God. Mari kita sama-sama akan mempersiapkan hati kita dan kiranya Tuhan mencelikkan hati kita untuk melihat berhala di dalam hati kita. Selama beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat sekalian, satu ayat firman Tuhan yang mendasari kita pada ibadah hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Mari kita datang di hadapan Tuhan, tenang sejenak di hadapannya. Ibadah pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari langit, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman bersama seluruh umat percaya di segala abad dan segala zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memimpin hidup kami sepanjang minggu ini, dan pada hari ini kami datang untuk merayakan sukacita karena kami disertai sepanjang minggu ini. Tuhan, biarlah hati kami boleh menyembah Engkau, hati kami boleh bersuka karena Engkau, hati kami yang mungkin melakukan banyak kesalahan boleh terbuka di hadapan Engkau dan mengakuinya, sehingga kami boleh kembali dipulihkan untuk mengikut Engkau. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami pengertian, berikan kami sukacita ketika kami masuk di dalam ibadah hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Allah yang Maha Kudus, kepada Allah yang Maha Kuasa, mari Bapak Ibu Saudara kita datang pada hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya, karena hanya Dia, Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Mari kita naikkan pujian ini, hanya Kau yang layak. Dengan sepenuh hati kita, mari kita pujikan lagu ini.
manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sekali lagi kita katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Benar, hanya Tuhan kita yang layak ditinggikan dan yang layak disembah. Terpujilah nama Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah ada di pihak kita, Dia menjadi benteng kita, Dia menjadi perisai kita, maka kita akan diberi kuasa untuk kita dapat mengalahkan segala musuh kita. Mari kita angkat pujian Ku diberi kuasa dengan penuh semangat dan sukacita. Ku diberi kuasa, Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia,
Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaruh iman kita di dalam Tuhan, maka kita akan melihat bahwa janjinya, pertolongannya akan tepat pada waktu dan rencana Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Hanya Kau Tuhan penolongku,
selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，主日平安。 Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 今天呢，我们还没聆听主的话语之前，我们先一起低头祷告。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan kami. 主，我们相信你是有临在我们的生活里面的神， Allah yang di dalam kesetiaannya menopang hidup kami hari lepas hari. 你是信实的神，扶持我们每天的生活里。 Di dalam kemurahan Tuhan kami memohon Tuhan yang menambahkan pengertian kepada kami. 求你的怜悯，让我们可以明白你的旨意， Untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu dan bisa mengenal Engkau sebagai Allah yang hidup dan satu-satunya dalam kehidupan kami. 使我们可以明白你的话语，我们可以认识你唯一的真神是活的神。 Biarlah Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh mematahkan setiap hal-hal yang kami pikirkan yang keliru, tidak sesuai dengan firman-Mu. 但愿今天你的话语呢，可以纠正我们，让我们可以更明白你，更认识你。 Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. 求主祝福我们每一位，我们祷告，奉主耶稣的名求， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱弟兄姐妹们， sepanjang bulan ini kita sudah membahas tema The Fighting. 这一个月里面呢，我们都已经分享学习关于征战， Dimulai dari kita mendengar peperangan antara Musa dengan Allah, 就是从哪里开始呢？就是神与摩西， Allah dengan Firaun, Firaun dengan Allah, 神与法老，法老与神。 dan dalam tiap bagian itu ada penekanannya tersendiri. 然后每部分呢都有各自的强调。 Dan minggu ini kita akan membahas kelanjutan dari kisah perjalanan orang Israel bersama Tuhan 然后这个礼拜我们要继续学习关于以色列人与神同行的路途， dengan melihat pasal yang ke-7 sampai pasalnya yang ke-11, 就是从第7到第11章来学习。 di mana terjadi peperangan antara Allah dengan dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. 在里面我们看到有神与埃及的偶像还是神士的征战。 Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita memperhatikan sejarah tentang peperangan atau film yang mengisahkan tentang peperangan, 如果我们注意看关于就是打仗的历史啦，或者我们看到一个影片关于征战的时候呢， kita bisa melihat tujuan dari sebuah peperangan biasanya memperebutkan wilayah kekuasaan atau mempertahankan wilayah kekuasaan. 我们通常会看到战争的目的是什么？就是要扩大他的统治之地，或者要保守他的统治之地。 Tapi peperangan antara Allah Israel dengan dewa-dewa Mesir memiliki tujuan lebih besar daripada itu. 但是呢，我们的上帝与埃及的偶像的征战呢，比这个目的还大。 Melalui peperangan itu Allah sedang menunjukkan kepada orang Mesir dan orang Israel 就是这个征战呢，神要向埃及人和以色列人显示， bahwa dialah Tuhan yang layak disembah dan patut dipercaya. 就是耶和华应当称颂、应当相信、应当敬拜的。 Dia tidak sama seperti dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. 我们的主呢，与埃及的神士呢是不同的。 Dia Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas alam dan segala isinya. 我们的神是活的神，他是掌管一切宇宙和一切所有的。 Dia menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang layak dipercaya oleh 他 orang 显 Israel. 示自己是以色列人应当相信的神。 Untuk bagian minggu ini kita hanya akan membaca dari pasal 7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. 这个礼拜我们单单从出埃及记第7章3到5节来念， Dan juga pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan kedua. 然后第10章1到2节。 Saya akan bacakan lebih dulu bahasa Indonesianya, baru nanti akan dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 首先你印尼文之后才中文。 Keluaran pasal 7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. 我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神迹奇事。 Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir
dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. 但法老必不听你们，我要伸手重重地刑罚埃及，将我的军队以色列民从埃及地领出来。 Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. 我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。 Di pasal yang ke-10 ayat pertama sampai yang kedua, 出埃及记第10章1到2节， berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. 耶和华对摩西说：“你进去见法老，我使他和他臣仆的心刚硬，为要在他们中间显我这些神迹。 Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. 并要叫你将我向埃及所做的事和在他们中间所行的神迹，传于他儿子和你孙子的耳中，好叫你们知道我是耶和华。” Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， bangsa Israel sudah pernah mendengar kisah tentang perjalanan iman nenek moyang mereka. 以色列人呢，其实他们已经听到了他们祖宗的灵命的之旅。 Bagaimana pengalaman iman Abraham, Ishak dan Yakub bersama dengan Allah. 就是雅各、以撒、亚伯拉罕他们与神同行的经验。 Bangsa Israel juga tahu kalau Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu ada. 他们也是知道，亚伯拉罕、以撒、雅各的神是存在的。 Dan mereka juga mendengar tentang janji Allah bagi keturunan mereka. Itu akan dijadikan bangsa yang besar dan diberkati. 他们也听到了神允许亚伯拉罕、以撒、雅各的子孙成为大国，也是蒙福的国。 Namun persoalannya, 但是问题呢？ selama 400 tahun mereka hidup di Mesir. 他们400年活在埃及里面， Mereka tidak melihat janji itu terjadi atas mereka. 他们没有看到那个应许实现在他们身上。 Dari generasi ke generasi selama 400 tahun. 就是在400年里面，一代到另外一代呢， Mereka justru hidup sebagai budak di tanah Mesir. 他们在埃及是活着是奴役的生活， Mengalami penderitaan hidup yang begitu berat. 他们受到很多的苦难。 Bahkan yang lebih pedih lagi, setiap anak laki-laki yang lahir di rumah mereka itu harus dibunuh atas perintah Firaun. 甚至更可悲的是呢，法老已经明了，在他们家中有男丁必须要被治死。 Kita bisa bayangkan betapa pedih dari hidup yang mereka jalani selama 400 tahun di tanah Mesir. 我们可以想象一下，400年活在埃及，度过这样子的生活是何等可悲，何等的困苦。 Jadi sangat wajar sekali Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. 所以很自然的呢，亲爱的弟兄姐妹们， Jika akhirnya setelah 400 tahun itu, 如果过了400年呢， mereka mulai kehilangan kepercayaan mereka kepada 他 Allah. 们开始对上帝失去了信心。 Sekalipun mereka percaya Dia ada, 虽然他们相信神的存在， sekalipun mereka menyembah kepada Dia, 虽然他们还是敬拜神， tetapi hari lepas hari mereka terus mempertanyakan, Tuhan engkau berkuasa atau tidak? 但是每日呢，他们不断的质疑说：神，你到底有权柄吗？ Tuhan engkau mampu atau sanggup untuk membebaskan kami dari perbudakan ini? 神啊，其实你有没有那个能力让我们从这奴役得释放呢？ Karena selama 400 tahun itu mereka menantikan Allah. 因为这400年，他们不断的等待神， Mereka justru melihat Allah seolah-olah tidak berdaya di tengah-tengah banyaknya dewa Mesir yang mengelilingi Mesir saat itu. 他们看到的就是在于埃及里面的那么多的神奇呢，就是他们觉得他们所敬拜的神好像是无能为力的。
Orang Mesir seperti kebanyakan bangsa pada masa itu 埃及人如同那时代的其他的国民呐、 adalah satu bangsa yang besar yang menyembah kepada banyak sekali dewa. 他们是一个大国家，然后他们拜了很多偶像，很多神奇。 Mereka percaya setiap dewa itu punya kebaikan atas kesejahteraan hidup mereka. 他们相信某一个偶像呢，就是说神明呢，确定会给他们带来一些好处。 Ada dewa yang berkuasa atas sungai Nil yang memberi kesuburan bagi mereka. 就是有一些就是掌管尼罗河的就是神明呢，就是给他们带到很多的益处。 Ada dewa katak yang juga memberikan kesuburan kepada tanah mereka. 然后还有青蛙神呢，就是给他们带来他们肥沃之地。 Memberikan berkat atas hasil panen mereka. 就是他们的收割可以很丰盛。 Dan yang tertinggi adalah dewa matahari yang memberikan kepada mereka terang yang begitu indah. 还有太阳神呢，可以光照，就是可以给他们很大的日光。 Bahkan sampai kepada anak-anak pun mereka percaya ada dewa yang mereka sembah untuk melindungi anak-anak 何 mereka. 况到孩子们，他们也相信有一位神呢会保护他们的孩子。 Jadi ketika orang Israel melihat kenyataan ini, 所以当以色列人看到这样子的事实， mereka sudah pasti beranggapan, oh Mesir itu kaya, Mesir itu jaya, Mesir itu makmur. Karena begitu banyak dewa yang melindungi mereka. 他们确定会想说，埃及会这样的繁荣繁有呢？为什么？因为他们有那么多的神明维护着他们。 Nah kalau dilihat untuk gambaran kita sekarang ini, 如果我们看我们现在的情况， bukankah sangat mirip dengan kehidupan yang ada di tengah-tengah kita? 好像我们现在所面对的情况和以前以色列所面对是有点相似。 Di masa modern ini Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹，在现在的情况呢， sekalipun kita tahu ada orang yang percaya tidak ada Tuhan di dunia ini, 虽然我们知道有一些人他们不相信在世界里面有神的存在， tapi masih banyak orang percaya Tuhan itu ada atau percaya kepada hal-hal yang spiritual. 但是还有很多人相信神的存在还是属灵的问题， Apalagi kepada dewa. 尤其是像神明。 Terbukti ketika kita melihat ada situs-situs penyembahan yang masih berdiri dengan begitu baik kondisinya sampai hari ini. 我们可以从那里知道，我们可以看到有一些祭拜神明的地方呢，到现在还是存在的。 Atau mungkin di sekitar kita bisa melihat justru orang banyak membangun kuil-kuil untuk tempat sembahyang buat dewa yang mereka sembah. 或者在我们周围，我们看到他们建了很多庙，拜很多偶像在里面。 Nah, sedangkan kita orang percaya terhitung sama dengan orang Israel pada saat itu percaya Tuhan itu ada. 这样如同我们呢，我们是信主的人，我们相信主耶稣的存在，也是如同以色列人，他们相信神的存在。 Tapi Bapak Ibu dan Jemaat yang 但 dikasihi 是 Tuhan, 呢，亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita mau jujur melihat perjalanan rohani kita 如果我们要坦诚来看我们自己的灵命之旅呢， yang telah lalu atau setidaknya setahun terakhir selama pandemi ini. 可能至少就是在这疫情中最后的这一年， Di saat kita melewati masa-masa yang sulit, 当我们度过困难的时刻， adakah saat di mana kita mulai mengingat saya sama deh kayaknya sama orang Israel. 是否我们曾经想起说，我们曾经有一段时间如同以色列人所度过的？ Saya tahu Tuhan ada, saya percaya Dia ada, saya sembah Dia karena Dia ada, tapi karena kesulitan hidup saya mulai ragu. Tuhan itu baik gak sih sama saya? 虽然我相信神的存在，我敬拜神，但是因为我面对的很多困难，我开始质疑了，是否神真的存在吗？ Apalagi kalau misalnya kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan mereka yang menyembah kepada dewa-dewa. 尤其如果我们以自己的生命和其他的人的生命来做比较，就是他们拜神明的生活。 Terus kita tahu dia punya dewa untuk keberuntungan, dewa tolak bala, segala macam perlindungan yang dia punya, dan kita lihat hidupnya memang jauh lebih baik daripada kita. 然后我们看到他们所拜的神明，比如说可以带给他们福气，还有等等的，然后他们活得比我们更好的条件。 Akhirnya kita bisa melihat ada pengalaman yang mirip bukan antara kita dengan orang Israel pada waktu mereka hidup di Mesir saat itu. 那时候呢，我们就可以看到这样子的情况，以色列那时候活在埃及的情况是相似的。 Jika selama setahun terakhir saja bagi kita kesulitan dan kesusahan selama pandemi ini membuat kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. 如果只单单在这最后一年，我们开始质疑的问，上帝对我们的良善呢？ Bisa membuat kita mempertanyakan kuasa Tuhan.
可能我们开始怀疑了神的权柄。 Apalagi orang Israel yang mengalami kesulitan hidup selama 400 tahun di tanah Mesir. 尤其是以色列人，他们活在400年里面的困难。 Maka untuk mengatasi persoalan keyakinan ini, Tuhan mengadakan 10 tulah atas Mesir. 然后呢，为了解决这个信心的问题呢，神就是在埃及行了这10灾。 Di dalam bagian 2 ayat yang kita baca tadi berkali-kali Allah menekankan Allah mau menyatakan dan mengklaim dirinya dia Tuhan yang hidup satu-satunya dan tidak ada yang seperti dia. 刚才我们所读的经文呢，神不断的声明他自己是唯一的真神，是活的神。 Nah sekarang kita akan melihat bagaimana Allah mengklaim dirinya sebagai Allah yang hidup dan satu-satunya. 我们现在来看一下，神如何的声明自己是唯一的真神，也是活神呢？ Kita melihat di pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 dan ke-4. 我们一起看第7章的3和4节。 Di sana Allah pertama-tama memperkenalkan dirinya kepada Firaun. 首先呢，神向法老说出他的名字， Supaya Firaun tahu dialah Allah. 让法老可以知道他就是神，就是耶和华。 Pertanyaannya kok Firaun yang pertama kali Allah nyatakan dirinya? 提问呢是为何神是首先向法老说呢？ Di Mesir, Firaun itu melambangkan puncak segala penyembahan. 在埃及呢，法老就是等于就是在埃及所敬拜的最高等的。 Mungkin kita bisa katakan dia adalah jelmaan dewa yang diagungkan dan disembah, ditakuti oleh semua orang 是 Mesir. 顶尖的，我们可以说好像他是神明的化身啊，所以埃及人都是怕他，敬拜他。 Kita bisa melihat mahkota yang dikenakan Firaun dengan lambang ular di atas mahkotanya. 我们可以看到法老的那个冠冕里面有一个标志，就是蛇。 Itu menunjukkan bahwa dia adalah jelmaan dewa yang punya kekuasaan tertinggi atas Firaun. 证明就是说要显示出来说他是那个神明的化身。 Maka ketika pertama kali Allah menyatakan dirinya kepada Firaun, 所以第一次当神向法老显现的时候呢， peristiwa yang terjadi pertama kali sebelum 10 tulah adalah mengubah tongkat Musa menjadi ular. 10诫之前所发生的神迹是什么？就是摩西的杖变为蛇。 Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar unjuk kekuatan di hadapan Firaun. 弟兄姐妹们，这不是说就是要在就是在法老面前展示他的力量而已。 Ketika Allah mengubah tongkat Musa menjadi ular, 当神使摩西的杖变为蛇的时候， dan para ahli sihir Mesir saat itu melihat kejadian itu dan juga membuat hal yang sama terjadi. 然后那时候呢，埃及的术士也是在场，他们也是做同样的事，就是杖也变为蛇。 Dengan segera Allah menyatakan kuasanya, ular yang dari tongkat Musa itu melahap, menelan semua ular-ular dari si ahli 然 sihir. 后全能的神呢，就是把摩西的杖变为蛇的，把埃及的那个术士的蛇都吃掉了。 Di sini waktu orang Mesir melihat, ahli Mesir, sihir Mesir melihat dan juga Firaun, ini mereka punya satu ingatan di kepala mereka, ular itu adalah bukti kekuasaan Firaun. 然后术士他们的脑海里有一个概念是什么？蛇就是证明法老的能力、全能的力量。 Ular yang dari Musa itu menaklukkan kuasa Firaun dengan menelan ular-ular itu. 但是从摩西来的蛇呢，已经吞进了法老的蛇了。 Di sini sebenarnya sudah menjadi satu peringatan kepada Firaun dan juga para ahli sihir Mesir. 其实，在那时刻呢，也是成为给法老和埃及的术士的一个提醒。 Kemuliaan Firaun sebagai penguasa, sebagai orang yang disembah dan ditakuti di Mesir. 法老的荣耀成为他们所敬拜、所惧怕的王呢？ Itu tidak berarti apa-apa dibanding dengan kuasa Allahnya Israel yang hidup dan melampaui kekuasaan Firaun. 在以色列人的神面前呢，不算得什么。 Jadi sebenarnya di saat ada nego terjadi supaya Firaun membebaskan orang Israel, Allah sebenarnya sedang mengatakan, gak perlu persetujuan kamu, saya bisa bebaskan umat saya. 其实他们就是在那边不断的需求说，如果可以呢，让法老允许以色列人可以离开敬拜神的时候，其实在那边不需要这样子的讨论，因为我们的神呢是超过这一切的，可以让以色列人得释放。
Nah, dan bagian yang paling menarik dalam 10 tulah ini ada bagian yang terus-menerus diulang. Firaun mengeraskan hati sekalipun sudah melihat hal itu. 然后最有意思的呢，就是在这里，在这10章里面所记载的呢，有好几次不断的重复说，神使法老的心刚硬。 Kita bisa melihat di pasal 7 ayat yang ke-13. 我们可以看在第7章的13节。 Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang difirmankan Tuhan. 法老心里刚硬，不肯听从摩西亚伦，正如耶和华所说的。 Firaun berkeras hati ini ditemukan berkali-kali di sepanjang 10 tulah. 然后在10章里面记载呢，法老好几次的心刚硬。 Sekalipun Tuhan berkali-kali menyatakan kuasanya dan selalu mengklaim dirinya adalah Tuhan di hadapan Firaun. 虽然神已经展现出来他很大神迹奇事了，然后他也声说他是全能的神， Jadi bisa muncul pemikiran seperti ini bagi kita. 然后可以给我们一个想想。 Ini Firaun gak kapok sama mujizatnya Tuhan ya karena Tuhan yang bikin. 这个法老呢，就是不听话，就是不断的硬着心，因为神让他这样子的。 Ini pertanyaan yang sebenarnya keliru, bukan Tuhan yang bikin. 其实这个提问是错误的，这样子的情况不是神做的。 Tuhan dikatakan di dalam firman-Nya mengeraskan hati Firaun bukan karena dulunya itu Firaun hatinya lembut, baik, bersih, enggak. 法老的心刚硬啊，不是说之前法老的心是柔和的，是良善的。 Memang dari awal itu dikatakan di dalam bagian 10 tulah ini, dari awal tuh hatinya Firaun itu jahat. Dia berkeras hati kepada Tuhan karena memang dia hatinya itu jahat. 其实呢，从之前已经讲到了，这个法老呢，就是他不是之前有良善的心，但是他本来的心就是很邪恶的。 Kita harus ingat Firaun bukan orang percaya, dia seorang raja lalim. 我们必须要知道，法老不是一个信主的人，他是一个暴君。 Hatinya memang sudah keras, dia seorang raja yang brutal dan jahat sekali. 之前他的心已经很刚硬了，他是一个暴君，就是很虐待的、很残酷的王。 Dan Allah perlu berhadapan dengan Firaun dengan menunjukkan kuasanya supaya Firaun sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. 所以呢，神要展示他的全能啊，让法老可以知道现在他所面对的是以色列的神是如何的神。 Tapi justru 10 tulah ini diresponi Firaun dengan tetap mengeraskan hatinya. 但是通过这10灾呢，法老还是没有醒悟，还是硬着心。 Di sini kita bisa melihat ada banyak cara Allah mungkin berbicara kepada orang-orang tertentu untuk mengingatkan mereka supaya 在这里我 bertobat. 们可以看到，神有很多的方法向某一个人说话， Tapi adalah pilihan orang-orang tertentu itu untuk mau percaya pada kemurahan Allah dan bertobat. 但是也成为某个人的选择，是否他愿意听神的话悔改吗？ Dan juga adalah anugerah Tuhan untuk supaya menyelamatkan mereka. 也是成为神赐给他们的恩典，让他们可以得救。 Nah di sini kita bisa melihat Allah memperkenalkan diri kepada Firaun. 所以在这里我们可以看到，神向法老自我介绍。 Selanjutnya yang kedua Allah memperkenalkan dirinya kepada dunia. 然后第二的呢，神向世界介绍。 Nah kita akan melihat rekaman singkat dari kisah Alkitab tentang 10 tulah tersebut. 我们一起来看这视频呢，关于10灾。 Mari
灾。 Dalam rekaman yang kita lihat tadi, 刚才我们所看的视频， 10 tulah di Mesir ini adalah serangan Allah secara langsung kepada dewa-dewa Mesir. 这10灾呢，就是神直接向埃及所攻击的。 Dari tulah air menjadi darah sampai kepada kematian anak sulung. 就是从水变成血，直到长子的灾。 Di sini Allah membuktikan semua dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir itu tidak satu pun berdaya menghadapi kuasa Allah. 所以在这里呢，神要对他们显示说，他们所拜的神明呢，对神来讲是没有意义的，是不能胜过神的全能。 Layaknya harimau yang kehilangan taring dan cakarnya, ketika mau memangsa lawannya, dia sudah nggak punya kekuatan apa-apa. 如同那个没有牙齿的那个老虎和角的，他们不能吞去它的那个猎物。 Maka hal yang sama juga terjadi terhadap dewa-dewa di Mesir. Wujud mereka bisa begitu menakutkan atau begitu mengagumkan dalam patung-patung yang mengelilingi Mesir. 所以埃及的偶像也是如此了，他们的偶像就是在一些那个雕刻的很雄伟的脸还是形状呢，但是他们是没有能力的。 Tapi tidak ada satupun dari patung-patung itu yang sanggup bertahan menghadapi Allah Israel yang hidup. 从那些偶像呢，没有任何一个可以坚持面对神的全能。 Nah, sedangkan kalau di dalam kepercayaan mereka, 然后在他们的信念， setiap dewa itu berkuasa atas satu wilayah. 在他们的信念就是每一个神明呢会掌管每一个地方。 Jadi ibarat kalau kayak satu penguasa itu nggak akan ada yang bisa lawan selama dia masih ada di sana. 比如说有一个统治者呢，他在哪一个地方呢？就说没有其他的人还是领袖可以胜过他的。 Tapi ironinya justru ini sesuatu yang ironi ya. Ketika dewa-dewa mereka dimintai tolong oleh para ahli sihir Mesir ini, mereka ucapkan mantra supaya dewa itu memberikan kekuatan. Persoalan tulah itu tidak selesai, tulah tidak hilang, tapi bertambah parah. 但是很讽刺的呢，当埃及的术士呢，就是要求他们的神明来面对这个灾难的时候呢，灾难不是消失或者减少，但是是越来越糟糕。 Sebenarnya ini sama persis dengan satu perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan ketika iblis itu ada dalam kehidupan kita, dia tidak akan pernah bisa menolong kita, tapi justru akan menghancurkan dan membinasakan kita. 如同主耶稣曾经说过的，当魔鬼在你的生命里面呢，他不可能会救你，是更毁坏你。 Jadi kalau kita datang ke orang pintar lah untuk menyelesaikan masalah, tanya dukun lah untuk mencari pertolongan, atau sembah dewa lah untuk menolak bala. Kita bisa lihat hasilnya, firman Tuhan sudah katakan. Mungkin seolah-olah selesai, tapi justru sebenarnya bertambah parah persoalan kita. 所以如果呢，我们早要解决问题呢，像一些偶像啦，还是说有邪术的人呢，其实不会让我们的问题更减少，还是解决了，但是把我们的问题是搞得越来越糟糕。 Nah, kita bisa lihat di pasal 8 ayat 19 ketika tulah ketiga terjadi. 我们可以看到在第8章19节，当灾难发生的时候呢， Ketika para ahli sihir Mesir 2 kali mencoba untuk meniru perbuatan Allah, mereka berhasil. Yang ketiga mereka coba. 这些埃及的术士呢，其实他们已经试了前1和第2的那个灾难，他们成功了，但是第3的灾难他们就失败了。 Kita baca yang 18 dan 19. 18和19节。 Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. 我们一起来念18、19节。行法术的也用邪术要生出狮子来，却是不能。于是，在人身上和牲畜身上都有了狮子。行法术的就对法老说：“这是神的手段。” Di sini kita bisa melihat pada akhirnya ketika orang-orang di Mesir ini membanggakan kekuatan dewa mereka, ketika mereka mengusahakan untuk bisa keluar dari persoalan dengan mengandalkan dewa mereka, mereka bertekuk lutut di hadapan Allah. 我
我们可以看到，当那些行法术的人呢，就是他们以为可以借着他们神明的力量呢，到最后他们真的在神面前俯伏屈膝。Pada akhirnya para ahli Mesir ini yang bersentuhan dengan kekuatan-kekuatan spiritual meyakini tangan Allah lebih berkuasa daripada dewa manapun di Mesir. 到最后呢，埃及行法术的人呢，他们真的在神的面前真的屈服了，他们承认以色列的神是全能的神。Saya percaya ini sesuatu hal yang juga didengar oleh orang-orang Israel. 我相信这些事呢，以色列人也是有听到。Di dalam peristiwa ini orang Israel pasti melihat ada sesuatu yang mereka bisa harapkan. 确定在这个世界呢，以色列人开始有盼望了，他们觉得他们有希望了。 Yang tadinya mereka mulai putus asa, mungkin merasa kecewa dan juga menderita dengan persoalan mereka. 如果他们之前灰心的面对他们所有的困难，是觉得很困苦的时候呢，看到希望了。 Waktu mendengar ahli sihir Mesir itu mengakui tangan Allah, mereka juga pasti merasa gentar dan takut. Akhirnya menyadari Allah yang mereka sembah itu benar ada dan benar berkuasa. 所以当他们听到埃及的术士呢承认以色列的神是全能的神的时候呢，他们就知道醒悟到了他们所敬拜的神是全能的神。 Lebih jauh lagi Allah bertindak atas orang Mesir. 然后接下来我们来看神如何对待埃及人。 Di dalam Tulah keempat pasal 8 ayat ke-22. 就是在第8章的22节， Ketika serangan pikat terjadi, 就是苍蝇的攻击， Allah membuktikan perlindungannya atas orang Israel. 就是神维护了以色列人，保护了以色列 Dan 人。 Allah membuktikan kuasanya atas orang Mesir. 神证明了他的权柄。 Allah mulai memisahkan orang Israel tidak boleh kena tulah. 然后神开始分开了以色列人，使以色列人他们不会受到灾难。 Orang Israel tidak boleh mengalami satupun tulah itu. 以色列人不可以经历到某一个灾难。 Waktu serangan pikat terjadi hanya ada di tanah Mesir, tanah Gosen tempat orang Israel tinggal, itu tidak ada pikat. 所以当苍蝇灾临到他们的时候呢，只是临到埃及人，然后以色列人在歌珊地呢没有遇到这个问题。 Ketika semua ternak di Mesir mati, hanya ternak orang-orang Israel yang tidak mati. 当埃及人的牲畜都死了的时候呢，以色列人的牲畜还是好好的。 Mungkin gambarannya ibarat kita kayak ini sekarang pandemi ya, wabah COVID, semua belahan dunia ini kena, terus Pekanbaru aja yang nggak ada COVID. 可能我们可以做一个比喻，就是说全世界已经都得了疫情，新冠病毒的疫情，只是单单北干没有。 Kita nggak bisa bayangkan sebesar apa kuasa itu menaungi orang Israel. 我们不能想象到何等大的力量复辟到以色列人。 Di saat orang Mesir kesusahan dengan semua tulah, hidup mereka baik-baik saja. 当埃及人面对困难，因为还是苦难遇到这个灾难的时候呢，以色列人是活得好好的啊。 Tuhan memberikan pemisahan atas orang Israel dan ditemukan lagi di dalam pasal 8 ayat 22, 9 ayat 4. 然后神呢让以色列人可以与埃及人分开，使他们无事呢，也是记载在接下来的圣经。 Dalam akar katanya pemisahan ini menunjukkan tindakan penyelamatan Allah atas orang Israel. 这个分开的意思就是神拯救以色列人的意思。 Logikanya seharusnya Dewa Mesir berkuasa atas tanah Mesir. 如果照着我们所想讲的，应当呢就是埃及的神明呢对他们埃及地是有掌权的。 Seharusnya orang Mesir gak kena tulah sama sekali. 应该呢是埃及人没有受到这个灾难。 Tetapi justru dewa orang Mesir tidak berdaya dan tidak bisa melindungi mereka dari 但是 tangan Tuhan 相反 Israel. 的呢，埃及的神明呢无法保护埃及人面对这些灾难。 Bahkan pada pasal 9 ayat 11. 何况在第9章的11节， Para ahli sihir Mesir itu sendiri pun terkena barah tulah yang daripada Allah. 埃及人的那个术士呢，他们是临到这个灾难，就是他们身上都长疮了。
Disinilah Tuhan menunjukkan kuasanya atas Mesir dan juga atas seluruh dunia yang juga menyembah dewa-dewa yang sama seperti orang Mesir. 所以呢，那时候呢，神就是展现他的能力给埃及人和全世界人看。 Peristiwa yang Tuhan kerjakan atas Mesir ini menjadi cerita dari generasi ke generasi. Bukan hanya di tengah-tengah orang Israel. Tapi di tengah bangsa-bangsa yang ada bersama dengan Israel. 神行神迹奇事呢，在这埃及的所发生的这10灾呢，也成为以色列人和周围那时代的人呢所传讲的，从这一代到下一代。 Dan dunia bisa mengakui memang tidak ada Allah yang sama seperti Allah orang Israel. 然后世界也认同了，没有任何神像以色列人的神， Yang sanggup mengadakan berbagai-bagai tanda mujizat dan membebaskan umatnya dengan tangan yang kuat. 可以行神迹奇事，释放了他的百姓。 Puncaknya yang terakhir Allah memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya Allah dalam pasal 9 ayat 14. 在顶峰的呢，就是在第9章的14节，在那时候神向他们显现，他是耶和华。 Kita baca bagian ini. 我们一起来念。 Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. 因为这一次我要叫一切的灾殃临到你和你臣仆并你百姓的身上，叫你知道在普天下没有像我的。 Allah memperkenalkan diri sebagai satu-satunya Allah dengan mengirimkan tulah yang menekankan pada kematian yang menimpa orang-orang Mesir. 神就显示给他们知道，他是唯一的真神，就是记了一些灾难在埃及人的身上。 Kalau tulah-tulah sebelumnya menyebabkan mereka kerugian dalam hasil panen, kerugian dalam hal makanan atau kesehatan fisik mereka, tulah yang ke-7 dari hujan es sampai tulah yang ke-9 gelap gulita itu berakhir pada kematian. 然后，如果之前神所做的灾难是什么？就是让他们损失了在物质上和身体上的健康啦。但是在第7和第9的就不同了，第7的就是冰雹灾，和第9的就是黑暗之灾。 Di sini orang Mesir mulai melihat dan menyadari dewa-dewa yang mereka sembah berkuasa atas alam, atas hasil panen, atas kemakmuran hidup mereka. 如果埃及人他们想说他们所拜的神明呢，就是掌管宇宙、大自然呐，但是看到发生的不是如此。 Tapi selama mereka menyembah dewa-dewa ini, tidak ada satupun dari dewa-dewa ini yang dikatakan berkuasa atas kematian. 然后呢，他们这些所敬拜的呢，没有任何一个神明可以掌管死亡。 Dan sekali lagi Tuhan melakukan pemisahan antara orang Israel dengan orang Mesir. 然后又再一次呢，神分开了以色列人和埃及人。 Ketika kematian anak sulung terjadi, orang Israel tidak mengalami kematian itu. 就是到第10灾的时候呢，就是长子灾呢，埃及人的长子都死了，但是以色列人的长子没有发生任何事。 Dalam pasal 10 ayat yang kedua, kita bisa melihat tujuan dari semua tulah ini Tuhan jadikan. 然后第10章的第2节我们可以看， Dalam pasal 10 ayat kedua ini dikatakan supaya orang Israel tahu siapa Tuhan yang mereka percaya dan mereka sembah. 就是让以色列人知道他们所相信、所敬拜的神是怎样的神。 Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Di dalam sejarah kehidupan orang Israel setelah sekian ratus tahun berlalu dari peristiwa itu. 当以色列人的生命度过了数百年之后呢，在埃及的时候， Kitab nabi-nabi justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda sekali. 先知书里面记载了很不一样的事件。 Mereka yang sudah mengalami begitu banyak tanda dan mujizat menjadi orang-orang yang tetap terus mencari Allah dari dewa-dewa bangsa lain. 以色列人已经经历到那么多的神迹奇事，但是他们的生命里面还是转向什么？转向埃及人、外邦人的神明。 Ini menjadi satu refleksi atau cerminan bagi kita. 就是成为我们一个醒思。 Pengalaman rohani yang luar biasa belum tentu menjamin seseorang menjadi pengikut yang setia. 当一个人已经经历到很特别的灵命之旅呢，不等于说他是成为一位忠心的人。
Kalau kita hidup di masa itu dan mengalami mujizat seperti yang dialami oleh orang Israel, 如果我们活在以色列的时代的时候，也经历到他们所经历到的神迹。 kalau saya ada di masa itu, 如果我在那时候呢， saya pasti akan hidup dalam kekaguman sampai mati, tidak akan meninggalkan Allah itu. 可能我活在这样子的情况，我会很仰慕神，直到我死。 Karena itu sesuatu yang nyata dalam rekaman saya dan tidak akan hilang. 因为那个情况呢，就会录在我的脑海里，也不可能会消失的。 Tetapi kalau kita menggantungkan iman kita pada hal-hal yang dahsyat dan spektakuler seperti itu, kita akan kesulitan ketika kita melihat Allah tidak mengerjakan keajaiban seperti itu lagi sekarang. 如果我们的信心是建立在看到奇妙的事情或者伟大的事情呢，那我们的信心就会出问题了。当我们做一所发生的就是很平凡的事， Iman kita menjadi iman yang terlalu rapuh sekali. 我们的信心变成很脆弱的信心。 Allah itu berkuasa, ya. 神是掌权者，对。 Allah itu masih mampu mengadakan hal yang sama seperti 10 tulah hari ini, ya. 神还能进行像之前的10灾发生在现在的情况，是的。 Tapi kita harus ingat Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. 但是我们必须要记得，亲爱的弟兄姐妹们， Allah tidak harus melakukan atau mengulanginya lagi untuk membuktikan dia Allah. 神不需要再重复的去做，可以让他可以证明他是神，不需要的。 Dia tetap Allah sekalipun hal itu tidak pernah terjadi lagi. 他还是依然真神，虽然说那件事不再重复发生了。 Bahkan sebenarnya kita sudah mengalami satu perbuatan yang lebih ajaib daripada 10 tulah itu. 何况呢，我们所经历的比10灾更奇妙的事情。 Yang kalau kita mau bandingkan dengan 10 tulah itu jauh lebih dahsyat yang sekarang. 如果我们要以10灾来做比较，那我们现在所经历到的更伟大、更奇妙。 Ketika dia mengerjakan karya keselamatan melalui kematiannya di kayu salib. 就是当主耶稣行他拯救的大功在十字架上的时候， Itu adalah satu perbuatan ajaib yang Allah kerjakan bagi saya, bagi Bapak Ibu dan jemaat semua. 这就是主耶稣为你我们每一位信他的人所做的一切。 Jadi kita jangan berkecil hati kalau kita nggak mengalami apa yang dialami oleh orang Israel. 所以我们不要小心，当我们看到我们没有经历到如同以色列人所经历到的。 Jadi jangan kita berpikir Allah yang sekarang ini ada nggak sama dengan Allah yang dulu ada. 所以现在我们不要想象说我们现在所敬拜的神和以色列那时候的神是一样的吗？ Karena kuasanya tidak ditentukan dari banyaknya atau adanya dia melakukan hal-hal ajaib. 因为神的全能呢，不是在于他行了多少的神迹奇事。 Dan lagi pula Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hal-hal ajaib itu bukanlah yang menyelamatkan kita dari dosa kita. 亲爱的弟兄姐妹们，奇妙的事情不是拯救你和我从罪而终， Tapi kematian Yesus di kayu salib itulah yang menyelamatkan kita. 但是主耶稣死在十字架上，才拯救了你和我从罪恶中。 Jadi marilah kita boleh sama-sama menguatkan hati kita. 因此呢，我们必须要坚固我们的信心， Tetap terus percaya dan mengakui dia Allah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. 我们依然相信他是全能的神，从昔在、今在、永在。 Dia Allah yang ada, kita percaya dia ada. 我们相信他是存在的神， Dia Allah yang berkuasa, kita sembah dia. 他是全能的神，我们敬拜他。 Dan kita jalani hidup kita dengan memegang setiap janji firman-Nya. 我们度过日子是抓紧他给我们的应许。 Marilah kita menjadi pengikut yang setia kepada Tuhan dengan tetap percaya pada kebaikan dan kuasa-Nya atas hidup. 我们要成为一个忠心的跟随者，我们相信他的全能，我们相信他的保护。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. 主啊，你是信实的神， Engkau Allah yang hidup dan tidak pernah mengabaikan kami. 你是活的神，你依然没有离弃我们的神。 Tuhan, jamahlah kami sekali lagi dengan kebenaran firman-Mu ini. 主啊，求你再次触摸我们的心， Untuk membuat kami mengagumi dan mengakui kehadiran-Mu dalam hidup kami. 借着你的话语，让我们更仰慕你，更承认你有在我们的生活里面。 Jika mata kami Tuhan tidak bisa melihat kehadiran-Mu, maka
berilah kami mata untuk bisa melihatnya. 如果我们的眼睛看不到你的临在，但愿主你敞开我们的眼，可以让我们感觉到你的临在。 Jika keraguan, kekhawatiran, ketakutan membuat hati kami tidak peka dengan kehadiran-Mu, maka Tuhan berikan jamahan-Mu untuk supaya hati kami bisa menyadari kehadiran-Mu. 如果因为我们的疑惑、我们的怀疑、我们的软弱，使我们失去了敏锐感，可以感到你在我们的临在的时候呢，求主帮助我们。 Tunjukkanlah kepada kami Tuhan, Engkau hidup dan berkuasa. 主啊，让我们知道，显示给我们看，你是全能的神， Topanglah hidup kami hari lepas hari 扶持我们每一日的生活， dengan kuasa-Mu dan juga kasih setia-Mu. 借着你的能力和你的信实的爱， Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告祈求，奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Tiada henti-hentinya Engkau mencurahkan berkat kepada setiap kami, mencurahkan anugerah-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini ketika kami menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan, ini adalah rasa syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyucikan, menguduskan setiap persembahan kami, dan biarlah Tuhan ketika kami memberikannya, kami boleh memberikan yang terbaik dan dengan rasa sukacita, karena Engkau yang selalu memelihara setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan pakai persembahan kami, Tuhan memberkati gereja kami, memberkati setiap orang-orang yang mengelolanya. Kiranya ini semua boleh menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menaikkan lagu doksologi. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita dan kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selama hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.